Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada saat dan tiga ni, ini adalah pemandangan penjara di Johor Bahru, di Jalan Molek, penjara air Molek. Selepas ni mungkin tempat ni selepas diubah suai mungkin, selepas dibina naik taraf ataupun apa-apa mungkin, tempat ni tak akan dapat dilihat lagi. Mungkin. Jadi untuk kali terakhir, siapa pun yang tak pernah sampai ke Jabatan Penjara Malaysia Johor, pandanglah tempat ni. Kita tengok bumbung sudah dibuka dan tak lama lagi mungkin pengubahsuaian akan dilakukan. Mungkin tempat ini dijadikan hotel 5 bintang, berbintang-bintang. Dan mungkin tempat ini akan dijadikan, jikapun penjara, mungkin dinaikkan taraf untuk meletakkan banduan-banduan VVIP. Sebagaimana banduan VVIP yang ada di penjara Kajang sekarang. Ialah kadang-kala keadilan satu perkara yang mesti diperjuangkan. Keadilan dan kebenaran satu perkara yang mesti diperjuangkan. Kalau bukan kita yang memperjuangkannya, siapa lagi? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak akan turun terjun dari langit untuk memperjuangkan kebenaran selepas dilantiknya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagi aku mudah. Betapapun penjara ni dikatakan keras, berpuaka, berhantu dan macam-macam. Tapi bagi aku, tak ada apa pun yang lebih menakutkan daripada seorang manusia yang kehilangan cintanya. Cinta pada ilahi, cinta pada Nabi, cinta pada kebenaran dan cinta pada yang tersayang. Lihatlah tempat ni. Tidak ada yang menakutkan bagi aku. Bukan kerana aku hebat lalu aku tidak takut. Bukan. Kerana sememangnya tidak ada apa perkara yang perlu ditakutkan. Tidak ada. Tempat ni akan lebur, akan musnah. Jadi, bila aku dah loading di dalam YouTube, jadikanlah tempat ni sebagai kenang-kenangan. Bagi mereka yang pernah dipenjarakan di sini, tentu banyak kenangan sentimental yang ada di sini. Banyak. Dan bagi mereka-mereka, apabila tempat ini dirobohkan, sekurang-kurangnya bersyukurlah. Kerana kamu tak pernah jadi salah seorang penghuni di sini. Tengoklah tu. Menara tinjau di atas tu. Sebelum ni aku pernah masuk dengan murid aku. Aku dah jelajah semua tempat. Dan tidak ada apa pun sebenarnya bagi aku. Tapi bagi orang lain yang masuk dan bertemu macam-macam jelmaan, macam-macam gangguan, macam-macam. Itu cara mereka. Sama ada mereka nak gunakan prop atau gunakan apa pun. Itu cara mereka. Tapi bukan aku. Kerana aku tak perlukan prop. Kerana apabila yang hak dengan yang batil bertemu,
salah seorang mesti musnah. Begitu cara aku di dalam menentang sihir, menentang saka, waka, jembalan, apapun. Wakul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batil kahana zahuka. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minun. Apabila aku turun di satu tempat, tujuan aku adalah untuk memastikan tempat itu tidaklah sebagaimana yang dikatakan, yang dimomok-momokkan oleh kebanyakan orang. Ini keadaan atas tu menara tinjau. Menara tinjau di atas tu. Itu menara tinjau. Menara tinjau lebih kurang ada 4 atau 6 lebih kurang. Itu menara tinjau. Itu pemandangan bumbung yang sudah dibuka, yang sudah dirobohkan. Hari ini aku cuma ada di luar, aku tak masuk ke dalam. Kerana bagi aku memadai lah. Tak perlu untuk aku. Kita tengok bulan. Kalau ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada bulan malam ni. Tengoklah. Ini pacuan 4 roda. Yang mana kelibatnya pun sudah menakutkan hantu dan puaka. Baiklah. Sampai sini. Tak ada apa perkara yang menakutkan. Untuk malam ni, aku sekadar mau bersembang dengan siapa-siapa yang ada di dalam channel aku, di dalam YouTube. Kerana aku tak aktif di dalam TikTok, aku tak aktif di dalam AG, tak aktif. Aku cuma di dalam YouTube untuk sampaikan apa-apa yang aku rasa perlu sebelum mata aku terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, kita ambil sedikit kesempatan untuk bercakap. Kita ambil kesempatan. Sama ada kita sedar atau tidak, hanya kerana seorang Ponorogo, tanah Melayu, bumi, negara yang tercinta, menjadi haru biru. Cuma kerana nak selamatkan seorang Ponorogo yang ternyata salah guna kuasa, seleweng, makan duit anak yatim. Hanya kerana seorang Ponorogo kah negara ini tercipta? Bumi ini diperjuangkan hanya dengan titik darah Ponorogo itukah? Diakah sebenarnya yang memerdekakan negara ni? Apa nak jadi dengan bangsa ni? Di mana-mana channel tak habis-habis bercakap tentang nak selamatkan Ponorogo, nak selamatkan perompak, penyamun, perasuah, seleweng, salah guna kuasa.
Apa nak jadi dengan negara ni? Apa nak jadi dengan tanah air ni? Ulama yang ada penipu, pembohong, pembelit, makan rasuah, berserban, berjubah, tapi pembohong. Untuk pengetahuan, lembu, kerbau, jika diserbankan, dijubahkan, tetap lembu dan kerbau juga. Kalau inilah negara, inilah bangsa yang tak habis-habis makan rasuah, menjilat orang-orang yang makan rasuah, penyamun, seleweng, makan harta anak yatim. Apa nak jadi dengan bangsa ni? Kalau inilah bangsa, bangsa ni akan kiamat lebih awal dari bangsa-bangsa lain. Bumi ni, negara ni akan tenggelam lebih awal daripada bumi yang lain. Seboleh-boleh nak disokongnya, nak memihak kepada perompak, perasuah, penyamun. Seharusnya penjara ni tak dirobohkan, tapi disumbatkan orang-orang yang memang salah guna kuasa, yang gunakan politik untuk jadikan batu loncatan, yang gunakan agama untuk ambil kesempatan. Masyarakat dah dibawa masuk ke lubang neraka oleh mereka-mereka yang hidup senang lenang di atas darah orang lain. Ini satu negara yang membuat kasta pada masyarakat. Kasta apa? B40. Daripada B40, 50, 70, 19. Apa kejadah ni? Kamu mentadbir negara dan kamu yang mengkategorikan masyarakat kamu dengan B40, B30, B19. Kalau kamu adil, perkara tu tak timbul di dalam masyarakat ni. Tak timbul. Tidak ada masyarakat yang B40. Tidak ada. Kalau pendapatan kamu B100, semua masyarakat mesti rasa menikmati B100 sebagaimana kamu. Ini tidak. Allowance parking kereta kamu saja lebih besar daripada pendapatan B40. Tak cukup dengan tu. Kau import lagi pendatang asing. Kau import lagi. Aku sebenarnya hilang sabar sebenarnya. Aku tak sabar dan hilang sabar. Aku tak sabar nak tengok orang-orang macam kau, Ponorogo. Orang-orang yang diisbatkan konon-kononnya seperti Nabi Yusuf yang masuk penjara kerana fitnah. Aku tak sabar nak tengok. Ponorogo, engkau bawa GrabFood. Itu yang diassumekan sebagai Nabi Yusuf tu tadi. Engkau bawa Food Panda. Baru kau tahu susah atau senang. Baik, menteri-menteri yang jaga pertanian, jaga nelayan, menteri pertanian tak pernah pegang cangkul untuk hidup sebagai petani. Menteri nelayan tak pernah start enjin sangkut untuk turun ke laut. Tak pernah menjaring untuk sara hidup anak. Tak pernah. Pendek cerita lah. Bangsatnya pemimpin. Kerana tangan-tangan yang memilih mereka adalah tangan-tangan yang bangsat.